Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri Musi Tetap, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Yang Bahagia Naib Presiden, Barisan Ahli Majlis Tertinggi, khususnya para perwakilan pemerhati yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita terus dikurniakan kesihatan, keberkatan dan kesempatan untuk menghadiri Perhimpunan Agung UMNO bagi tahun 2022. Di sini kita beraku janji kepada parti demi mengangkat kesucian agama, kemuliaan bangsa dan kesejahteraan negara. Tan Sri Pengerusi, saya Muhammad Zaidi Aziz mewakili UMNO, Hubungan UMNO Negeri Perak, pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim. Ini adalah kali pertama saya berbicara dalam Dewan yang mulia ini. Maka sewajarnya saya memberikan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Muhammad selaku pengerusi Hubungan UMNO Negeri Perak yang telah memberi peluang kepada saya untuk berbahas pada hari ini. Sebelum itu, marilah sama-sama kita ucapkan salam takziah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani di atas nurian bonda tercinta pada Selasa lalu. Marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah buat roh bonda Datuk Seri Syahrani dan juga kepada seluruh para pemimpin kita yang telah melalui kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ingin menyampaikan segalung penghargaan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Kerana inilah sosok tubuh yang sederhana tetapi mempunyai jiwa yang kental. Mengemudi bahtera parti sepanjang liku-liku perjuangan. Pahit getir meletakkan asas perjuangan parti. Bagi pihak rakan pimpinan dan perwakilan, kami amat menghargai kecekalan beliau memimpin. Jutaan terima kasih kita ucapkan. Perwakilan yang dimati sekalian, UMNO perlu dilihat oleh seluruh bangsa Malaysia sebagai sebuah parti yang terus konsisten dan fokus dalam perjuangan orang Melayu. Memertabatkan bangsa dan menjaga negara serta berterusan membuat kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah buat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah. Surah Al-Qasas ayat 77. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, kita miskin, kita dibenci. Kita susah, kita dikeji. Kita meminta, kita dicaci. Kita kaya, kita didengki. Kita lebih, kita dikhianati. Kita dicari bila kita dihajati. Kita mati, depa puas hati. Demikianlah lumrah yang kita tempuhi. Namun percayalah kepada qada dan qadar Allah, apa yang berlaku pada hari ini sudah ketentuan dari Allah SWT. Melihat situasi senario politik semasa, UMNO perlu mengukuhkan kestabilan politik dan menyelesaikan segala kemelut yang terjadi selepas pasca pilihan raya umum ke-15. Kerajaan perpaduan Malaysia ini perlu didukung oleh UMNO sehingga tamat penggal parlimen ke-15. Seperti mana yang diusulkan oleh Negeri Sembilan dalam perkara yang kedua. UMNO perisai Islam, Raja Melayu dan orang Melayu dalam kerajaan perpaduan. Apa yang dilakukan oleh Yang Amat Presiden adalah tindakan pembetulan yang terbaik buat masa ini. Kita semua sedar dengan izin politik is about power. Kalau kita tidak mempunyai kuasa, bagaimana hendak kita salurkan permasalahan dan keperluan rakyat dan paling penting untuk kepentingan bangsa Melayu. Kita lihat kenapa pihak sana bising, marah kepada kita.
meroyan kepada kita. Sebab apa? Sebab mereka tidak punya kuasa. Kalau mereka punya kuasa, mereka takkan buat begitu. Tapi mereka akan menganiaya kita. Sebab itu dengan penggabungan UMNO bersama PH, membentuk kerajaan perpaduan, UMNO juga menjadi perisai kepada kepentingan bangsa Melayu. Raja-raja di dalam kerajaan, siapa lagi kita nak harapkan mempertahankan keistimewaan Melayu jika bukan dari UMNO. Bertahun lamanya kita berjuang untuk Melayu dan kita tahu parti lain tidak selantang kita mempertahankan Melayu. Tanpa UMNO dalam kerajaan, siapa yang akan jadi suara orang Melayu? UMNO perisai kepada orang Melayu. UMNO benteng kepada institusi raja di negara ini. UMNO lah tonggak menjaga keutuhan agama Islam di negara ini. Betul atau tidak? Sedang perwakilan sekalian, sudah menjadi satu tanggungjawab kepada UMNO untuk berjuang mempertingkatkan tahap ekonomi orang Melayu agar kita dapat mengurangkan jurang dari segi ekonomi dengan kaum lain. Kuasa politiklah bagi memastikan ekosistem ekonomi yang baik. Politik menyediakan dasar yang betul sesuai dengan kepentingan ekonomi. Tetapi apabila ekonomi mendapat gangguan politik sepanjang masa, pertumbuhannya akan terbantut akan untuk jangka panjang. Kita lihatlah kesan ekonomi negara kita apabila pada 5 tahun yang lalu 3 kali kita bertukar kerajaan, bertukar Perdana Menteri. Perlabuh lari, kita rugi, rakyat teraniaya dan negara kita cacar marbah. Justru jurang ekonomi sememangnya menjadi titik fokus kepada keharmonian yang kita harapkan selaras dengan perjanjian persefahaman pembentukan kerajaan perpaduan untuk mencapai kemakmuran bersama. Masa depan UMNO, jangan kita lupa data PRU yang lemas yang 15 yang lalu menunjukkan UMNO semakin kurang mendapat sokongan rakyat, termasuk sokongan orang Melayu dan juga anak muda. Mengapakah ini terjadi? Apakah silapnya percaturan kita? Dan apakah natijahnya dalam menghadapi hari-hari mendatang yang pastinya akan lebih mencabar? Ramai juga yang tertanya, adakah parti keramat UMNO masih relevan sebagai parti pilihan orang Melayu? Apakah politik kebajikan UMNO masih relevan selepas kalah PRU 15? PRU 14 sampai 15 membuktikan pengundi Melayu sudah memiliki budaya kosmopolitan dan progresif. Tidak lagi boleh menerima budaya politik yang lama. Politik kebajikan yang diamalkan UMNO sekian lama di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman tidak lagi mendapat tempat di hati pengundi. Ia bukan satu perbuatan kebaikan atau kebajikan yang perlu dibalas dengan sokongan undi semasa pilihan raya. Malah parti yang menentang UMNO tidak perlu memberi sumbangan, pampers dan kotak bantuan pun kepada rakyat, namun mereka telah mendapat sokongan yang kuat. Adakah kita UMNO ketandusan think tank yang boleh menjana kaedah operational and tactical dengan izin bagi memperjuangkan kelangsungan parti UMNO tercinta ini? Masjid Pengurusi dan sidang perwakilan, saya mengambil sejarah dari tempat saya di Tanjung Malim yang dulunya kita punya Sultan Idris Training College yang bukan pusat intelektual anak-anak petani dan nelayan. Namun institusi ini berjaya membentuk golongan elit Melayu yang sedar akan untuk nasib bangsanya. Mereka melihat penjajah sebagai penindas dan telah menekan kehidupan orang Melayu sejak berkurun lamanya. Oleh itu, mereka bangkit menentang penjajah. Kesedaran cinta akan tanah air dan bencikan penjajah ini bermula dengan idea alam Melayu yang diperolehi daripada tenaga-tenaga pengajar di SITC. Para penuntut SITC ini mengalami proses sosialisasi politik yang lebih intensif dan disengajakan untuk menyuburkan semangat kebangsaan, nasionalis dan kepribadian mereka. Dan akhirnya SITC sekarang yang dah dikenal sebagai Universiti Perguruan Sultan Idris menyaksikan ramai tokoh-tokoh dan guru-guru Melayu berjuang dalam UMNO. Melayu kini resah gelisah, namun jelas hakikat sejarah. Mungkin tersirat di sebalik musibah Melayu pencetus kebangkitan ummah. Ingat pesanan Rasulullah, panji hitam dari timur, bumi karamah. Bangsa Melayu usah menyerah, cari kekuatan dari sejarah. Laksmana hang tuah gagah orangnya, berilmu bertarekat, berisi dirinya. Jangan perlekeh riwayat firasatnya, takkan Melayu hilang di dunia. Saya percaya nama keramat UMNO ini masih utuh
di hati dan sanubari rakyat. Namun kita perlu berevolusi dengan kehendak semasa. Masyarakat sebagaimana yang diutarakan juga dalam perkara 6, usul yang mencadangkan pendekatan baru untuk UMNO, visible dan relevan. Kita perlu keluar daripada kepompong kita. Kita sudah terlalu lama merasa selesa. Kita sudah terlalu lama merasa kuat di dalam kelompok kita. Namun hakikatnya kita semakin jauh dari rakyat dan rakyat semakin menjauhi kita. Kita gagal mentafsir peran saraf dan gerak saraf pihak lawan maupun sentimen di akar umbi. Kita terlalu leka dengan laporan-laporan manis dari agensi dan rakan kepompong kita. Dan rakyat pun tidak tergamak untuk berterus terang dengan kita. Kerana pada mereka, kita takkan sekali rela mempercayainya. Akhirnya kemenangan yang kita impikan bertukar menjadi iguawan buruk yang mengejutkan kita. Saf kita berkecamuk, ahli kita merajuk, kita hilang tempat merujuk, ketika pihak lawan terus galak mengajuk, tak lagi UMNO akan luput di peti sejuk. Na'udzubillah. Seterusnya kita haruslah lihat bagaimana pihak lawan secara tersusun dan berperingkat melancarkan serangan bertali arus. Storyboard disusun rapi untuk membesar-besarkan semua kesalahan pemimpin dan kelemahan Barisan Nasional. Kita perlu gagal mendominasi bahagian ini ataupun kita lebih suka syok sendiri dengan rating dan penerimaan sama kita sahaja. Kita lupa perubahan dari segi demografi orang Melayu dari luar bandar ke pergi bandar dan bandar turut menyumbang kepada keperluan kita berevolusi. Kita gagal mengoptimumkan sosial media kita. Kita masih ditakut lama. Kita selesa dengan branding kita. Sebagai contoh VNCOMS, UMNO Online yang tak dapat pun mendekati rakyat secara total. Baliknya cuba kita lihat Malaysia Kini, Malaysia Insight, Malaysia Gazette sebagai contoh betapa media ini mudah mendoktrin rakyat tanpa penjendamaan parti. Kita mestilah menanam iltizam untuk memperkukuhkan parti dan bersikap terbuka dalam meraihkan pandangan. Kita perlu membuktikan bahawa kita mampu bertindak di atas bijaksana Melayu dan meletakkan prinsip al-adlu wal ihsan, adil dan ihsan sebagai asas dalam setiap tindakan. Kita juga perlu ekstrim dalam memperjuangkan identiti Melayu dan Islam kerana kesedaran tentang Islam dan Melayu semakin terpahat dalam sanubari masyarakat kita dan yang amat penting untuk kita terapkan dalam jiwa anak-anak muda kita. Kelompongan peranan inilah yang telah diambil oleh PAS dan PBM yang akhirnya anak-anak muda menolak kita dan menyokong mereka. Perwakilan yang dihormati sekalian, keputusan parti untuk bersama dalam kerajaan perpaduan tidak mengubah kenyataan bahawa kita hanya memperoleh 30 kursi. Kita akur bahawa kerajaan perpaduan ini satu anjakan kepada satu budaya politik baru di saat parti kita lemah sejalankan mulut politik yang menghambat kita ke belakang. Mengharungi penolakan demi penolakan, kita perlu bangunkan agenda baharu dengan pendekatan yang mampu mencorakkan semula budaya politik parti serta juga budaya politik negara. Kita harus buang jauh budaya saling tembak-menembak sesama sendiri, saling muding jari dan saling menjatuhkan, dan kita harus teguh sebagai organisasi politik yang matang dan saling melengkapi. Mendasari hasrat ini, saya mencadangkan agar kita membudayakan politik yang berteraskan ilmu. Ilmu adalah azimat kepada segala-galanya. Malahan ilmulah ayat pertama yang Allah SWT firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Alaq. Kita berpolitik biar jelas dan nyata dengan fakta. Jangan sembrono mual kata dan menjadi ahli yang bukan bidangnya. Rakyat memerlukan pemimpin politik yang berilmu dan memberi teladan baik kepada generasi muda. Tidak salah untuk kita belajar meraihkan pandangan dan idea. Politik tanpa ilmu atau iman dan tidak berlandaskan Islam tidak akan terima Allah SWT. Maka tidak akan ada keberkatan dan berkebaikan di dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama dan cara kehidupan selain daripada agama Islam, maka sekali-kali mereka tidak akan diterima agama itu daripadanya dan pada hari akhirat kelak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Demikianlah kita perlu menggarap prinsip perjuangan yang bermaruah, yang berteraskan kebenaran. Kita mestilah mampu menjadi jentera political education untuk memupuk kefahaman mengenai isu dan realiti semasa. Kita perlu mengetahui fakta, memahami sejarah sehingga mampu meyakinkan masyarakat. Kita perlu bersedia
membina budaya politik berasaskan ilmu. Sedang perkiranya yang mati sekalian, kita berbicara soal faktor penolakan dalam kalangan rakyat di luar sana, kita perlu jelas bahawa serangan persepsi dan stigma ke atas UMNO secara berterusan, terutamanya kepada institusi Presiden Parti, kepada parti kita, ditambah pula kegagalan untuk mempertahankan parti melalui kepelbagaian promosi turut menjadi penyumbang kekalahan kita. Kita dilihat masih selesa membualkan tentang sumbangan dan jasa yang terlalu besar dan banyak dalam bangunkan negara. Sedangkan generasi Alpha hari ini mahukan penterjemahan segera sosok realiti kehidupan seperti mana yang berlaku dalam kos sara hidup, harga bagang yang tinggi, perumahan, peluang pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi mendekati generasi Alpha ini dan tidak lama lagi menjelang 2025 disertai generasi Beta, kita perlukan pasukan yang mampu mendoktrinkan perjuangan bangsa Melayu dan keseimbangan UMNO dalam modal insan. Maka kita perlu dekati warga pendidik, guru dan pensyarah dengan sebaiknya. Win heart dan win mind, mereka sebagai ejen kita dalam menyebarkan dan menanamkan semangat cintakan bangsa, agama, negara dan UMNO, khasnya di kalangan generasi muda. Ingatlah bahawa di setiap pendidik itu ada, sama ada di sekolah maupun institusi tinggi, terdapat sekurang-kurangnya 100 undi yang hadir dari anak didik mereka. Jadi pendidiklah yang bentuk minda generasi muda. Jika kita berjaya memenangi minda dan hati mereka, insya-Allah minda dan hati generasi muda juga pasti akan dapat kita tawani dan mereka akan juga bersama dengan kita. Isu perlembagaan dan keahlian UMNO untuk menangani penolakan rakyat, maka kita perlu bersihkan parti. Sebagaimana yang dibentangkan oleh Datuk Seri Susagong UMNO, dari 3,425,893 ahli dan kita punya 22,120 cawangan. Adakah ahli-ahli ini benar-benar wujud? Adakah cawangan-cawangan ini benar-benar aktif? Ataupun cawangan ini wujud bila tahun pemilihan sahaja? Jadi pembersihan ini perlu kita lakukan. Dan dicadangkan agar ahli yang telah dipecat keahliannya atau pemutihan telah dibuang terus dari senarai keahlian UMNO dan bukan di tagging sebagai tidak aktif. Diharap MKT dapat menerima segala keputusan dibuat oleh bahagian berkaitan pemutihan ahli yang tidak perlukan syarat dan bukti-bukti bergambar yang hanya akan menyukarkan kita juga. Ahli yang dipecat keahliannya perlu mengisi orang baru dan mendapat nombor keahlian yang baru. Kerana kita perlukan ahli UMNO yang berkualiti, bukan sekadar gah saban tahun kita membilangkan kuantiti. Demi kelangsungan parti dan kemudian ahli, Perak juga mencadangkan supaya diwujudkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji mekanisme pemilihan presiden, timbalan presiden, naib presiden dan majlis kerja tertinggi. Ini bagi mengelakkan banyak pergeseran dan perpecahan di kalangan pimpinan. Tadi Wakil Kelantan telah pun menyatakan daripada dulu lagi apabila berlakunya pemilihan di peringkat tertinggi dan sebagainya, macam-macam pergelutan, perpecahan, pergeseran berlaku. Sebab itu Perak ingin mencadangkan supaya pemilihan ini hanya berlaku untuk kita memilih barisan majlis kerja tertinggi sahaja. Dan daripada majlis kerja tertinggi itu, sesama mereka berbincang untuk memilih barisan perusahaan tertinggi parti. Dilakukan semangat mesyuarah dalam perkara yang disepakati bersama. Wasyawirhum fil am. Boleh setuju gitu? Tak adalah kita hari ini tim satu ni, ini tim ini. Turun sampai ke cawangan, sungguh turun sampai ke bahagian. Akhirnya kita di bahagian di cawangan bergeser sama kita. Ya di atas tak sepakat, kita di bawah pun lagi teruk tak sepakat. Sebab itu Perak ingin mencadangkan. Dikaji perkara ini. Kalau boleh hanya dipilih, kalau nak 50 MKT, kita pilih 50 MKT. Dan MKT yang dipilih, yang dimenang oleh kita di bawah ini, bermesyuaratlah sama mereka nak pilih siapa presiden. Siapa timbalan presiden, siapa naik presiden. Nak ada 2 timbalan presiden ke, nak ada 3 timbalan, 4, 5 timbalan presiden ke, terpulanglah. Di kalangan mereka pilih. Jadi kita pun tak berkecamuk. Betul? Sebab kita pilih, mereka di atas tu pilihlah sama-sama mereka. Siapa nak layak jadi presiden. Inilah. Tapi rasanya tak sempatlah yang akan berlaku pada tahun ni. Tapi boleh dipikirkan. Atas semangat mesyuarah kita ini, dipilih dan dibuatkan jawatan kuasa pemilihan. Jawatan kuasa bersama untuk memikirkan soal pemilihan ini. Sedang perkiraan sekalian, akhirnya Perak menyokong
ke-88 usul yang dibawa daripada rakan kita Negeri Sembilan. Semoga Allah memberkati perjuangan kita bersama kerana Allah demi agama, bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.